إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الله تعالى ونفعنا به بعلمه في الدنيا والآخرة آمين يا رب. Bersurat 21 baris 9 atas bawah. Bersurat 29 baris 9 atas bawah tu. Kata dan kata musannif Sanusi. Dalam surat 21 baris 9 atas bawah tu. Kata dan berkata musannif Sanusi. Kata wal wahdaniyatu ay la saniya lahu ta'ala fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Itu materi Ibrahim. Dan berkata musannif, tambah bawah lah. Dan berkata musannif wal wahdaniyatu ai artinya ai itu arti wal wahdaniyatu na satu apa satu ai artinya arti wahdaniyah ni la saniya lahu ta'ala fi zatihi la saniya tidak dua lahu baginya bagi Allah Ta'ala fi zati pada zatnya wala fi sifatihi dan tidak dua pada sifatnya wala fi af'alihi dan tidak pada segala perbuatannya. Tafsir bawah tu. Artinya yang keenam daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu wahdaniyah. Kena sini nisbah bilangnya saja ya. Nisbah bilangnya tu tengah Yusuluddin ni disebut keenam dari nisbah bilangnya saja ya. Berarti bila wujud dulu kidam bakom khalaqah yang Ta'ala lebih nafsi wahdaniyah tu. Jadi wahdaniyah ni jatuh yang keenam daripada sifat yang wajib Ta'ala nisbah bilangnya tu. Sebab bila 20 sifat sekaligus tak boleh lah. Dia sesah situnya atau dia tu. Ada sifat Ta'ala hakikatnya okey wujud dulu. Tidak ada gitu. Sifat Ta'ala tu maklum dah qadim. Kalau sifat Ta'ala semuanya qadim belaka. Bila qadim tidak permulaan bagi wujud dia. Jadi sifat Ta'ala pun qadim, zat pun qadim juga situnya. Cuma kena sini ni sebab bilangnya saja ya. Daripada 20 sifat yang wajib terbelajar ni yang keenam ialah wahdaniyah. Gitu. Yang keenam dari sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu wahdaniyah. Apa wahdaniyah? Artinya arti wahdaniyah satu, setunggal pada zatnya zat Allah dan dan tunggal pada sifat Allah dan dan satu pada perbuatannya Allah. Gitu. Jadi tarikh kita lain dia sebut sikit tarikh wahdaniyah ni yang mana ibaratun an adami ta'addudi fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi. Posisi sikit tarikh dia nya. Jadi mana wahdaniyah artinya ibaratun satu ibarat an adami daripada ketiadaan at-ta'addudi berbilang. Wahdaniyah ni ibarat daripada tidak berbilang. Fi zatihi pada zat Ta'ala. Seperti zat Ta'ala tak bilang, tak lebih, tak dua, tiga, empat kata, tak bilang panggil. Dan tidak berbilang fi sifatihi bersifat Ta'ala. Wal af'ali dan segala perbuatannya. Itu tarikh bagi wahdaniyah ni. Tarikh wahdaniyah ibaratun an alami ta'addudi fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi. Gitu.
Jadi sebab apa? Dia kata wadaniyah artinya pada zat, pada sifat dan perbuatan kerana tu. Kerana diambil daripada tafsir musannif. Maksud tafsir musannif ialah aila saniyah tu. Ataupun tafsir musannif pada zatnya, pada sifatnya dan perbuatannya. Kerana diambil, dipaham daripada tafsir musannif itu. Di mana wahdaniyah artinya tidak dua bagi Allah pada zatnya dan sifatnya dan perbuatannya. Baik. Sebab apa? Sebab apa kata wahdaniyah ni tidak dua pada sifat, tak dua pada zat dan perbuatan, kerana diambil ada. Kerana diambil, dipaham dengan tafsir musannif itu. Maksud tafsir musannif ialah wal wahdaniyatu ay la sanya lahu ta'ala fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi itu. Dan diketahui daripada yang demikian itu. Dan diketahui daripada yang demikian itu, demikian tafsir musannif. Jadi murad tafsir musannif ialah satu pada zatnya, satu pada sifatnya dan perbuatannya. Dan diketahui daripada yang demikian itu, demikian tafsir musannif, bahawa maksud tafsir musannif sini memang tu. Dan diketahui daripada yang demikian itu, demikian tafsir musannif. Tafsir musannif ialah pada zatnya, pada sifatnya, perbuatannya tu. Tafsir musannif. Diketahui daripada tafsir musannif tadi, diketahui daripada musannif tafsir wahdaniyah mana pada zat, pada sifat, perbuatan tadi. Diketahui tafsir musannif tu, tahu apa? Tahunya bahawa segala bahagi wadah itu 3 bahagi. Itu je. Berarti diketahui daripada tafsir musannif wahdaniyah artinya satu pada zat, satu sifat, satu zat, maka terketahui bahawasanya wahdaniyah ni terbagi 3 semuanya. Tiga bagi. Bahawa segala bahagi wadah itu tiga. Baik. Begitu ya. Maksud gini bahasa kita ni. Jadi maknanya, dia kata dipaham daripada musannif tafsir. Kata wal wahdaniyatu aila sanya lahu fi zatihi wala fi sifati wala fi af'al jadi. Diketahui daripada tafsir musannif tu bahawa segala bagi wadah 3 bagi semuanya. Itu ayatnya. Jadi musannif tafsir terbalik daripada tafsir musannif kata wal wahdaniyatu ay la sani lahu fi zatihi wala fi sifati ahli tadi. Diketahui daripada tafsir musannif itu berarti wahdaniyah terbagi 3 bagi semuanya. Begitu ya. Berarti kita reti kata musannif Syekh kita ni ada Syekh Muhammad Azim Tani ni, dia tafsir balik kalau misalnya kata wal wahdaniyatu ay la sanya fi zatihi wala fi sifati tadi, maka diketahui daripada tafsir musannif berarti wahdaniyah terbagi 3 bagi semua. Gitu ya. Mana dia? Basulah ini, atas bawah ni. Surat 21. 21 basulah atas bawah.
12 ya. 12 pada tak? Pertama tu. Pertama wahdaniyah razak. Apa makna wahdaniyah razak? Dan maknanya mana satu perzak ni. Jadi hal ni apa ni kita ngaji dah. Kalau kira ngotok kita ni, bila kata wahdaniyah tu tiga bagi, sebutlah pertama wahdaniyah perzak, yang kedua wahdaniyah persifat, tiga dah. Kalau dia faham, tapi musan kita ni dia buat sebut wahdaniyah perzak, tafsir selalu gapo situ dia. Jadi jauh belakang nak faham. Nak satu persifat ulaknya. Jauh duduk situnya. Jadi kalau mudah faham kita agak, yang tadi diketahui dari tafsir musannaf bahawa dia tiga bagi dah. Pertama wahdaniyah perzak, yang kedua sifat, tiga apa? Kau tafsir sastra tak? Ni buah kita. Yang musannaf bijak kita ni. Atau yang ingat kita gitulah. Dia mudah faham kita tadi dah. Sastra tafsir. Ni dah yang Islam tafsir sastra itu. Tak payah sekali tapi kalau kita baru ngaji, payah kita nak erti je deh. Nak susunnya dia tu. Mudah-mudah sekali. Baik. Pertama, wahdaniyah perzak. Baik. Apa makna dia? Dan maknanya, mana wahdaniyah perzak ni? Makna satu perzak, ketiadaan bersusun. Ketiadaan bersusun pada zatnya zat Allah. Jadi, wahdaniyah perzak ni dengan makna tak susun perzak. Zat Allah tak susun. Dia kata satu perzak dengan makna zat Allah tak susun. Satu perzak, makna perzak ialah ketiadaan bersusun. Tak susun perzak. Mana misal dia? Satu perzak dengan mana tak susun perzak seperti berjisim yang lima bagi. Jadi kalaulah zat Allah Ta'ala ni berjisim menerima bahagi, nak bagi, nak belah ke wujud boleh, kalau tak boleh tak sah bang situ tu. Kalau zat Allah Ta'ala ni boleh belah dia bagi, maka tak sah situ tu. Berarti sah pada zat dengan zat Allah Ta'ala tak belah dia bagi situ tu. Tak saja jirim dia panggil. Ini seperti tu. Seperti jirim atau jisim tadi. Berarti kalau kata jirim, jisim, dia belah lah. Jadi zat Allah tak susun dengan makna tak boleh, tak menerima, belah dan bagi. Gitu ya. Itu satu makna baik. Ini mudah sini. Satu pada zat dengan mana tidak bersusun pada zat. Atau zat Allah tak susun. Seperti berjisim. Kalau jisim, maka dipanggil boleh belah bagi, maka tidak sah zat situ tu. Kalau sah pada zat Allah Ta'ala tak menerima bagi. Berarti bagi sini, tak boleh kita nak belah ke wujud tak boleh, kalau tak boleh situnya. Kalulah zat Allah Ta'ala ni, zat ni, boleh belah dia bagi, itu jisim dipanggil. Dia kata jisim, tidak sah lah. Mudah sikit tak? Orang tak payah sini. Sah pada zat, mana tak susun zat Allah Ta'ala, tak susun, di mana zat Allah Ta'ala tidak menerima bagi. Tak boleh selit mata pisah. Dan nak belah berapa? 12 ke 13 tak boleh situnya. Dipanggil tak susun dipanggil. Kalau susun, dia belah dia bagi. Maka satu pada zat, yang mana zat Allah Ta'ala tak susun seperti jirim tadi. Itu je tadi. Dan tiada pula, ni dia keluar ni. Dan tiada pula bagi seorang zatnya zat seorang seperti zat Allah Ta'ala. Jadi tidak ada satu zat seperti zat Allah Ta'ala. Dua makna tak? Satu pada zat ada dua makna.
Mana pertama tak susun zat ta'ala, bukan sepenjiring. Satu pada zat, yang keduanya yang mana tidak ada seorang. Zatnya zat seorang, serupa zat ta'ala. Tidak ada satu zat yang lain serupa zat ta'ala. Itu satu pada zat dia panggil. Berarti satu pada zat, dua makna baik. Mana pertama, zat Allah Ta'ala tak susun. Tak semacam jirim. Mana kedua satu pada zat, ialah tidak ada zat yang lain serupa zat Allah Ta'ala. Gitu ya. Baik, satu pada zat, dua makna. Satu, dua makna. Mana pertama, zat tak susun. Tuan, ada satu zat yang lain serupa zat, zat yang lain. Dan tiada pula jauhar, bukan jauhar fardi. Jauhar fardi, mana isinya harus ini, pijak ni. Dan jisim jauhar, ya. Jauhar fardi ni maksudnya di halus.
Ya, betul. Ada ngaji. Akidah al-Najm. Ayah beda. Amin. Kita tutup mic tu. Tak dengar suara Tok Guru ni. Tak dengar suara Tok Guru.
Kalau kau dibunuh Enggak. Ya, betul. abang yang mana ni? Ada. Bunuh. Kenapa kamu dah teramu mana jadi dia abang ni? Ni kau teramu ni. Abang yang sama. Betul, Effendi. Hakikatnya hakikat zat orang anda sehingga di akhirat. Maka wajib dan tekok kita orang Islam terdapat mengetahui akan kunci zat dia. Oh ini hakikat ain zat anda sehingga akhirat esok. Bila kala melihat akan dia akan Allah oleh selalu orang mukmin. Berarti dah esok masuk untuk nikmat yang paling besar sekali ialah dapat lihat zat dan syukur. Dia dapat lihat zat anda lain itu tu. Allah. Luka saja sobat. Dan tidak kita orang Islam ketahui akan hakikatnya kat zat tanda hingga di akhirat sekalipun. Berarti wajib dan tekok ini kita makhluk terdapat lihat sekali-kali zat tanda hingga akhirat esok. Bila? Setiap kala melihat akan dekat tanda oleh segala orang mukmin. Jadi tekok kita ini orang mukmin dapat lihat zat tanda surga esok. Walaupun kita mukmin dapat lihat zat tanda, tetapi tak erti, tak tahu bagaimana pun zat dia. Tengok tak begitu ya. Kena ayat bagaimana benda dia. Jadi bersalah Mu'tazilah. Mu'tazilah kata tak dapat lihat sekali zat tanda, hanya pihak nikmat tanda saja ya. Ada salah gitu itu. Gitu ya. Baik. Maka iaitu itu mana Romel? Maka iaitu kita kata tidak bersusun pada zat tu. Dan iaitu dia kata tidak bersusun pada zat ibarat dia penafikan mutasi pada zatnya zat ta'ala. Maka iaitu mana? Iaitu kata tidak bersusun zat ta'ala tu mana pertama dulu. Maka iaitu dia kata tidak bersusun zat ta'ala ibarat daripada nafi kamutasi pada zatnya. Berarti bila kata satu pada zat dengan mana ternafi kamutasi, ternafilah zat ta'ala bersusun. Bila kata satu pada zat, maka ternafilah kamutasi
Tenapilah zat Allah bersusun. Bersusun tu mustahil. Maka satu pada zat nak nafi apa? Nafi zat Allah bersusun. Artinya, nak tafsir. Artinya, arti kata kamu tasdir, nafi kamu tasdir pada zat, tak dapat zatnya zat Allah itu, dia belah tak kerak. Baik. Jadi satu pada zat, menafikan mutasir, nak nafi zat Allah Ta'ala tak boleh belah, boleh kerak. Itu ya, itu mutasir dia panggil. Mutasir ni, dia satu pada zat, menafikan mutasir, menafikan zat Allah Ta'ala, boleh belah, boleh kerak. Begitu ya. Kalau boleh belah, boleh kerak, itu mustahil. Tidak sah. Kata sah, satu pada zat Allah Ta'ala tak susun. Zat Allah tak susun, nafi apa? Nafikan mutasir. Apa kan mutasir? Nafikan mutasir, nafikan zat Allah Ta'ala boleh belah dibagi. Itu ya. Dan nafi pula kamu pasir pada zatnya. Kembali pada kedua tadi tu. Pada kata, tidak seorang zatnya seperti zat Allah Ta'ala. Dan nafi pula kamu pasir pada zat. Maksud kata nafi kamu pasir, nak nafikan ada zat seorang, itu zat Allah Ta'ala. Ya. Data satu pada satu zat, mana kedua ialah tidak ada zat seorang, tapi zat Allah Ta'ala. Maka satu pada zat ni nafi itu dah. Nafi ada zat seorang, itu pun zat Allah Ta'ala. Itu kamu pasir dia panggil. Dan iaitu nafi kamu pasir, tidak ada zat yang lainnya. Tidak ada zat yang lainnya, seumpama zat Allah Ta'ala. Kalau ada zat yang seumpama zat Allah, tidak sah zat Ta'ala-nya. Dia kata satu pada zat, kenafi kamu pasir, kenafilah ada zat yang lain, itu pun zat Ta'ala. Itu ya. InsyaAllah kita buka lah. Tak dulu dah sempat kita buka. Tak payah sekali. Habis. Baik. Dan kedua, wadaniyat bersifat pula. Dan maknanya mana wadaniyat bersifat, tidak berbilang-bilang sifat, tiada berbilang-bilang sifat bagi zat yang suci, bagi zat yang suci, yang maha suci kita. Satu bersifat, dua makna. Makna pertama ialah tidak berbilang-bilang. Tidak berbilang-bilang sifat bagi zat yang suci, yang maha suci. Dia satu jenis. Jadi sifat tu ni satu pada sifat ni sosok berlaku situnya. Ada pun hak lain yang sama tak apa. Hak sama tu. Ada kudrat, so kudrat ya. Kata satu sifat ni ada dua kudrat situnya. Yang jenis sama, mana satu bersifat yang mana tidak berbila-bila sifat Ta'ala penyisama. Jadi tak boleh kata oleh zat Ta'ala sifat tadi ada dua kudrat, tiga kudrat, empat kudrat situnya. Hanya so ada kudrat situnya. Ada iradat, sifat tak positif kita tu. Kita mau berbeza situ tu. Berkaitan nafi tu tak. Kata satu zat sini yang tak berbilang sifat Ta'ala jenis sama. Gitu ya. Bahasa kita juga tu tiada berbilang-bilang sifat bagi zat yang suci daripada satu jenis. Misalnya seperti ada baginya dua kudrat. Dua kudrat namanya bila jadi sifat lah. Dua kudrat, tiga kudrat
Berarti tak sesuai sifat. Asal berbeza sifat sama. Atau lebih banyak. Dia hanya lebih banyak daripada 2, 3, 4, 5 kodrak situnya. Maka pergi so bersifat ke mana sifat atas ni satu jenis saja berjenis sama tu. Gitu kita ni. Kata pada zat Allah di mana sifat atas ni satu berjenis dia situ. Tidak berbeza berjenis sama. Seperti ada baginya misal kata tidak berbilang. Seperti ada baginya 2 kudrat, mustahil lah. Kata 2 kudrat itu tidak sesuai sifat dia. Atau lebih banyak dari 2. Dan 2 iradat, tidak. Dia kata satu sifat tidak 2 pada sifat sama tu. Tidak ada 2 sifat iradat baik. Ada sesuai berlaku situnya. Dan 2 ilmu, dia kata bila je, tidak sesuai lah. Dan 2 ilmu atau lebih banyaknya. Itu mana pertama dia panggil. Berarti satu bersifat dengan sifat atas ni satu-satu berjenis yang sama. Tak berbeza berjenis-jenis yang sama tadi. Kita masukkan. Satu bersifat dengan sifat atas ni satu-satu berjenis yang sama situnya. Satu kudrat, satu iradat, satu ilmu dan sebagainya. Faham tak situ? Dan tiada bagi orang lain. Ini mana kedua ni. Mana kedua bagi satu bersifat tadi. Mana pertama ialah tidak berbilang-bilang sifat bagi zat yang maha suci dia satu jenis. Berarti kena kira sekitar ni satu sifat yang mana sifatnya satu-satu saja berjenis dia. Ya. Satu kudrat, satu iradat dan sebagainya. Pertama. Dan tiada bagi ni mana kedua ni. Mana kedua bagi satu sifat dia. Jadi makna yang kedua bagi satu sifat ialah dan tidak ada bagi yang lain sifat seperti sifat ni sifat Allah. Makna yang kedua bagi satu sifat yang mana tidak ada sifat yang lain semua sifat Allah. Pada pihak sama bekah itu tu. Ada pun sampai nama tak apa dah. Kita ada kudrat. Kalau ada kudrat ikut ni sebuah nama tak apa. Kalau saya tak say dengan bekah itu tu. Dan tidak ada bagi orang lainnya ta'ala sifat. Berarti tiada bagi orang yang lainnya sifat seperti sifat Allah Ta'ala. Itu dua makna, faham tak? Jadi makna pertama satu sifat ialah sifat Allah Ta'ala tak berbilang berjenis sama. Yang kedua, dia satu bersifat dengan mana tidak ada sifat yang lain serupa sifat Allah Ta'ala. Lagu ni misal kata tidak ada bagi yang lain sifat Ta'ala seperti adalah bagi yang lain itu makhluk lah. Kudrat seperti kudrat Allah Ta'ala. Kalau ada kudrat yang lain, kudrat kita ni serupa Allah Ta'ala tidak sesuai dengan kita. Seperti adalah bagi yang lain itu kudrat, sifat kudrat seperti kudrat Allah Ta'ala. Jadi kalau kita kata ada kudrat makhluk ni, kudrat kita ni serupa Allah Ta'ala pada pihak yang bekas tadi, maka itu mustahil lah. Nafi lah situ tu. Kata satu bersifat, nafi lah ada sifat makhluk serupa sifat Allah Ta'ala. Pada pihak mana? Pihak sama, pada pihak sama likah dari kudrat agak. Kalau ilmu ikut di belakang situ. Itu mustahil gitu. Dan ada pun bahawa ada bagian lain kudrat tidak seperti kudratnya nyata anda, maka tidak memberi mudarat ia. Kata-kata kita pun ada kudrat, orang tak ada kudrat juga, tapi kudrat kita tak ibuka, tak boleh menghasilkan benda tu, tak apa, tak mudarat baik. Tak salah gitu tu.
Dan ada pun bahawa ada bagian lain kudrat. Tidak si kudrat yang Ta'ala. Kalau dia kata kita makhluk ada kudrat juga. Tapi kudrat kita tak serupa ke Ta'ala. Maka tak boleh mudarat dia. Pasti tak dia. Berarti kalau ada kata kita pada kudrat, dia kudrat. Tapi kudrat kita tak serupa ke Ta'ala. Maka tak mudarat gitu tu. Tersalah lah. Baik. Mana misal dia? Misal kata dia ada mudarat. Seperti bahawa adalah bagian lain itu makhluk lah. Ada bagi makhluk kudrat yang tidak mempunyai bekas. Baik. Dia kata ada kita ni ada sifat kudrat. Tapi sifat kudrat kita tak boleh memberi bekas. Bekas ini tak boleh mengadakan benda tu. Dia boleh menadakan benda ada tu. Itu tak bekas. Boleh tak salah situ tu. Dia bagi pakat nama situnya. Pakat nama tak benar salah. Kalau pakat nama setelah hakikat kudrat serupa, tak boleh gitu. Pastilah. Maka iaitu mana? Iaitu ada bagian kudrat dan bagian kudrat muafakat penama juga. Pakat nama saja ya. Tetapi antara dua kudrat itu, kudrat mana? Kudrat Allah dan kudrat kita ni. Tetapi antara dua kudrat itu, mana kudrat Allah dan kudrat kita ni kesalahan hakikatnya. Tak serupa situnya. Tak serupa mana? Tak serupa pihak kita. Pihak sifat kudrat anda tak sip bekas. Menjadikan hal ada pada ada dan menadak ada pada ada. Ada sifat kita ni tak boleh tak bekas. Tak boleh nak akad satu benda tu lagi Allah Ta'ala tak kita. Kuat cara mana pun kita tidak akad dapat akad satu benda melainkan dengan tanda Allah Ta'ala. Tuju Ta'ala. Qiyas olehmu kau masa itu. Qiyas olehmu pada segala sifat. Qiyas olehmu pada segala sifat yang lain. Yang sah, yang boleh ditolak kepada hamba. Qiyas lah mana ilmu. Tak. Kita ada ilmu juga. Tapi ilmu kita tak serupa dengan Ta'ala. Kita ada sifat penutur. Tak serupa untuk Ta'ala situ. Qiyas lah situ ya. Cuma pakai nama tak apa situ ya. Kita ada sifat penutur. Kita ada sifat pendengar. Tapi hakikat tak serupa dengan Ta'ala situ. Tak apa. Qiyas lah situ. Maka iaitu. Iaitu mana? Maka iaitu ia dikata tidak berbilang sifat tadi bagi zat Ta'ala. Maka iaitu tak berbilang sifat Ta'ala ini sama. Ibarat daripada nafikan mutasil kepada sifat. Iaitu nafikan mutasil berbilang-bilang sifat bagi zat muqaddas, zat yang bersih. Jenis yang satu seperti bahan telah lalu sebutnya. Jadi maknanya dari satu pada sifat menafikan mutasil. Nafi apa? Mutasil nafi berbila-bila sifat Ta'ala jenis sama tu. Dari satu pada sifat ternafi dua perkara. Pertama ternafikan mutasil dengan mana dia kata satu pada sifat zat ternafi tertolaklah. Kalau apa? Tertolak sifat Ta'ala ada dua jenis yang sama. Tertolak gitu. Maknanya satu jenis saja ya. Bacanya iaitu nafikan mutasil pada sifat berbilang-bilang sifat bagi zat muqaddasah, zat yang bersih dan suci berjenis yang satu seperti telah sebutnya. Dan ibarat nafikan mufasil pada sifat. Kembali dia kata yang kedua tadi baik. Mana yang kedua situ? Ada sifat yang lain serupa sifat Ta'ala. Itu nafikan mufasil. Dia kata satu pada sifat, kata nafilah, tertolaklah. Ada sifat yang lain, makhluk serupa sifat Ta'ala. Dan ibarat daripada nafikan mufasil bersifat. Dan iaitu nafikan mufasil sifat, subuk sifat
bagi yang lain bertanda. Seperti sifat ta'ala subut ni ada. Ada sifat yang lain seperti sifat ta'ala. Kenafikan pasif baik. Arti nafikan satu bersifat, kenafikan pasif, kenafilah ada sifat yang lain supaya sifat ta'ala. Kenafi satu sifat lain. Dan ketiga Allah Ta'ala. Saya ni hak belakang ni banyak. Apa ni? Aku mudah ya. Apa iaitu Yesus mufakat tu, iaitu macam mana? Iaitu mufakat pada nama. Iaitu sifat. Iaitu sifat tu mufakat nama. Iaitu sifat kudrat. Iradah mufakat nama saja ya. Tak apa. Berarti dia kata kita pun ada kudrat. Dia pada kudrat tak mudarat. Yang sebab sifat kita, kudrat kita ni tak boleh buka. Sifat saya boleh buka. Maka pakai nama tak mudarat kita. Jadi itu sifat dia, nama saya bukan. Kufur itu sifat tak menafikan tak menafikan satu sifat anda. Satu sifat anda tidak menafikan sifat kita pun. Pada sifat kita pun ada kudrat juga. Dia Allah Ta'ala sifat kudrat juga. Maka tak nafilah. Itu sebab pakai nama saja ya. Kalau pakai dah hakikat dia, tak boleh cerita. Ingatnya pada zahir. Zahir ni pada rupa dia je. Kalau batin pakai tak boleh. Pasal batin ni semua bekas itu asli. Semua pakai nama saja ya. Hakikat je. Nama kudrat kita ada kudrat juga. Kita ada kandung juga. Kalau belakang panjang sikit tu latih. Pasal lain dia bagi dua kam lakon. Perubatan sekam. Ada masalah. Di mana kasar lagi situ. Dia gabung sekali situ. Baik. Allah Allah. Punya kalian nyanyi ya. Oh. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Allah. Pada ربنا وفقنا لطاعتك وتمم تقصيرنا وتقبل منا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا يا ربنا انك ربنا ولا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا من الكافرين. Terima kasih Ustaz. Letak. Ada. Ya.